Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, terima kasih yang bagi love banyak-banyak, yang gerak bagi like apa semua, yang share. Tapi dekat sini, apa yang kita tengok sekarang ni, Allah Masya Muhammad, apa yang kita tengok sekarang, tidak semestinya testimoni itu hebat ataupun penyembuhan tu hebat. Ada benda rezeki yang kita rupanya keterangan ni yang lagi yang kita perlukan. Rupanya aku tak faham. Rupanya ada lagi benda lagi penting daripada penawar. Ada benda lagi penting daripada rawatan. Andai kata sahabat-sahabat semua yang tengok tadi setuju tak? Rupa-rupanya ada benda lagi penting daripada rawatan, iaitu apa? Positifkan perasaan kita. Fikir yang baik-baik. Terutama siapa? Kita yang tak kena racun, darah kita yang bersih ni, yang tak kena racun, tetapi keracunan dalam perasaan yang kita sendiri tikam. Kita tikam. Sebab yalah, dah hidup 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun bergaduh, tiba-tiba sebulan tak bergaduh. It's tak normal lah tak bergaduh. Tapi dia tak perasan. Selalunya dia boleh menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni dalam hidup dia. Bila ada lelaki dia yang selalu dianggap salah, dikatakan bersalah, negara kata salah, habis masyarakat kata dia boleh bubuh kat lelaki dia. Tiba-tiba nak bubuh tu tak boleh. Dia akan cari salah suami. Dia cari sampai dia dapat. Dia rasa dia boleh puas hati, tetapi dia masih menikam diri dia. Andai kata kita tak selamatkan orang yang macam ni, siapa nak tolong? Bukan boleh ada bagi kopi penenang hati, tak ada, tak boleh. Tak ada produk, tak ada. Benda yang penting adalah memberi kefahaman, bantu dia, bagi dia faham. Saya tak boleh bagi dia faham, Allah yang bagi dia faham. Dengan perasaan, rasa kesian dekat dia, dengan minta tolong, ya Allah bagi dia faham. Mudah-mudahan dia faham. Bila dia faham, automatik dia dapat feel, yes, benda ni yang aku cari, benda ni yang tak kena dalam diri aku, benda ni yang tak. Sebab selama ni ramai orang suka menyalahkan orang. Sebab orang salah, tapi dia tak pernah check diri dia sendiri. It's okay, tak apa, korang check diri korang pun tak apa. Korang yang paling untung sekali. Bila kita check diri kita, kita lah yang paling beruntung, insya-Allah. Muhammad Khairul Liza, Allah Rabbi, Tuan Muhammad Syahrizan, check diri, persembahkan pada Allah perasaan kita. Kita berusaha nak apa yang Rasulullah nak, apa yang Allah nak, kita berusaha. Kita bukan orang baik, tapi kita berusaha untuk nak tarik perhatian supaya Rasulullah suka, sebab kita ikut sunnah dia. Allah suka sebab kita buat nak perhatian Allah. Kita nak perhatian Allah, nak perhatian Rasulullah. Dan dengan sendirinya insya-Allah Rasulullah kata, bersangka baik, jaga perasaan kita, jaga emosi kita. Kita berusaha buat benda tu, insya-Allah. Korang rasa pagi ni apa yang korang dapat? Adakah benda ni bernilai ataupun sangat bernilai? Saya akui, bukan semua orang dalam search tengok kat YouTube boleh jumpa part tu. Saya akui, memang perlu saya ulangi pada waktu yang direzekikan waktu tu. Contoh kes tadi, rezeki dia tadi, isu dia yang tu, dan saya ulang balik. Walaupun boleh jadi dia tak tengok. Orang rasa YouTube ada apa video tu orang tak tahu, tapi rezeki dia jumpa dekat sini. Alhamdulillah. Muhammad Khairul, ya sangat bernilai. Yes, sangat bernilai. Sangat bernilai Pak Yus. Terima kasih Liza. Allah Rabbi. Maknanya andai kata kita di dalam selubungi masalah, Muhammad Khairul sangat bernilai. Diselubungi dalam masalah hebat macam mana pun, andai kata korang positif, korang bahagia. Suami terlibat, anak terlibat, korang positif dan fikir yang terbaik. Bayangkanlah seorang ibu yang cintakan anak dia. Anak dia terlibat dadah, anak dia terlibat dengan dadah.
Dan ibu ni ada ramai anak yang lain. Disebabkan anak ni sakit, terlibatkan dadah, dan dia tidak boleh buang anak dia, sebab dia tak mampu nak jawab depan Allah kalau dia buang. Kenapa saya sebut macam tu? Sebab 13 orang adik-beradik lain semua kata mak ni bagi muka sangat dekat dia. Kami ni pun anak mak juga. Biar apilah mak dia ketegak, buat apa nak ni dia. Bukan setakat mak ni melalui tekanan daripada anak yang sakit daripada masalah dadah, dia juga terima tekanan daripada 13 orang anak dia yang lain. Tak cukup pada tu, dia juga terima tekanan daripada suami dia. Tak cukup tekanan daripada suami dia, hak dalaman anak ni, dalam hati ni anak, hak sekeliling ni suami. Sampai suami ni ada setengah tu, suami kadang-kadang laki, perangai laki ni, Dia ego, tak mau tunjuk dia ni lemah. Dia letak kat bininya. Ni yang mak bagi muka sampai anak jadi pedaging dadah. Dia tibai dekat bini dia. Tapi sebab cinta, sayang, rasa tanggungjawab, ibu ni dia tetap pertahankan. Tak cukup daripada mana tu, masyarakat, adik-beradik, sepupu apa semua ni tekan dia. Saya nak cerita kat sini, bayangkan kalau kita total semua-semua ni, termasuk orang kampung, bagi tekanan dekat ibu ni, ada 100 orang bagi tekanan. Namun disebabkan cinta, rasa sayang, rasa tanggungjawab, dia bertahan walaupun hati dia dimamah. Segala, kalau ikut-ikut ni jasad dia duduk kat luar, dia jasad dia ada, hati dalam ni cuma ada satu cahaya yang dia kata, InsyaAllah anak aku boleh pulih satu hari. Satu lagi dia kata, ini amanah aku tak ada cara. Sebenarnya itulah perasaan cinta yang boleh membuatkan dia terus kuat. Bayangkan jika cinta, rasa sayang tadi berlaku kepada dua orang, contoh dia mak dan ayah. Bayangkan dia punya cetusan cahaya, kebahagiaan tu akan makin berkembang. Kemudian benda ni pula berlaku kepada adik-beradik dia. Bayangkan cahaya tadi akan menjadi lagi kuat. Walaupun seluruh kampung kata tak okey, tapi dia orang, kita tanggung sama-sama. Tak apa mak, ayah, tak apa, kita berjuang, kita ikhtiar, kita jaga adik, kita jaga abang. Lepas tu masyarakat pula semakin faham. Boleh jadi, aku dah tengok video ni, aku dah faham dah, rupanya Kedadah ni macam ni. Dan semakin positif. Bayangkan bila sekampung positif, dan positif ni akan berlaku lebih berkembang. Lepas ni Kedadah ni pelayan macam kecil manis. Sakit, kita berubat. Tak ada siapa nak hina siapa, tak ada siapa nak bagi tekanan kat siapa pun. Sakit, oh ya ke? Memang biasalah, tokan tu kerja dia lah. Ketiak, jangan kita sepak terajang, kita hina, kita kutuk, kita apa. Tak perlu. Sebab masalah tu memang ada. Namun macam mana kita uruskan masalah, itu yang penting. Itu yang sangat-sangat penting. Uruskan masalah dengan cara yang Allah redha. Bukan kata kita benarkan masalah tu berlaku. Tak ada siapa pun membenarkan, tak ada siapa pun suka benda tu berlaku. Namun benda ni berlaku dekat dia, berlaku dekat dia, berlaku dekat anak dia, berlaku dekat saudara dia. Cuba kita tanamkan satu rasa syukur. Ya Allah, dia diuji macam tu. Terima kasih ya Allah kerana ujian tu tak kena dekat aku. Aku belum tentu boleh lalui ujian yang macam ni. Bantu dia ya Allah. Love, kasih sayang, doa, walaupun dia tak dengar doa kita. Benda ni lah yang membawa keberkatan. Yang ni kita kena usaha sama-sama. Sebab tu kita dah tunjuk bukti contoh tadi, kes tadi. Memang saya dapat isteri dia ambil treatment. Boleh jadi waktu tu dia nampak rawatan, penawar, dan dia nampak pulih. Dia tak nampak benda lain. Tapi dia dapat selepas tu. Selepas tu baru dia nampak macam tadi. Oh, rupanya masalah tu ada dekat aku. Oh, sebab benda ni kita buktikan. Bukan
Bukan kita sekadar tuduh. Dia jangan tuduh. Kalau kita tuduh, boleh jadi dia sendiri pun dengar. Okey, baik. Ya, okeylah. Macam tu lah Pak Yus. Bila kita kata dekat dia, kita habaq kat dia ni macam ni, dia kata kita pula tak okey. Namun bila kita bagi tahu step, oh pasal Pak Yus, sebulan dalam bagi treatment ni duit lebih-lebih. Yalah, suami saya memanglah dia balik lewat pukul 9 malam. 9 malam lewat. Dulu balik bila? Dulu ke 12 ke 1 pagi baru balik. Lewat. Nampak tak? Kita dah nampak. Okey, nampak sikit. Mula-mula memang saya akan layan dulu, saya dengar dulu, nak tengok. Banyak dia keluarkan. Baik, tak nampak dah. Rupa-rupanya sebulan kebelakangan ni suami dia alhamdulillah memang ada perubahan di sudut fizikal dia, mental dia, di sudut harian dia dengan caring macam mana. Namun 2-3 hari lepas dia terjumpa dalam handphone. Bila kita tanya balik, ada betul apa chat setiap hari? Yes, you cari. You yang cari. Dan you rasa mind you tu macam is nothing. You as isteri dia. Bila you isteri, doa you, sangkaan you sangat kuat tau. Sangkaan you sangat kuat. Dan memang boleh membawa potensi kepada dia lebih baik ataupun sukar untuk baik. Allah cipta kita special macam tu. Treatment, penawar, semua ni cuma asbab yang memang kita nampak ada result. Namun you tak boleh pegang dekat benda tu saja. Kena jaga semua benda. Kesihatan kena jaga, mindset, mentality. Sebab apa? Itu melibatkan aspek doa. Sebab Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Allah Rabbi. Saya percaya kalau kata tuan-tuan tengok video-video saya yang berbentuk yang macam emosi, insya-Allah tang hati tu berusaha untuk stabil, untuk bersangka yang baik. Cuma benda yang perlu kita bagi tahu, kita bagi tahu insya-Allah. Alright. So kita ada kat sini Zainuddin. Alhamdulillah, terima kasih Zainuddin. Okey. Terima kasih Liza kan. Assalamualaikum Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Zainuddin daripada Perak, peserta kita dulu dia ambil apa? Dia ambil pil Mentadon dan juga Allahumma salli ala Muhammad, Mentadon, heroin. Ni semua ganas ya. Bukan syabu. Pil Mentadon, heroin. 20 tahun, subhanallah, dengan izin Allah. Cuba korang tengok profil dia, semakin handsome. Buat kerja sendiri ya. Lah ni kerja sendiri, membesarkan apa nama anak-anak, jaga isteri. Siap dapat rumah baru. Dapat rumah baru. Dapat kunci rumah. Berapa bulan dah dapat rumah baru tuan Zainuddin? Okey, tak silap saya tuan Zainuddin dah ambil treatment kita lebih setahun. Tak salah saya lah, boleh jadi dah setahun ataupun dekat. Tapi lebih kurang macam dah lebih lah, saya rasa dah lebih. Setahun lebih sikit lah. Setahun tuan Zainuddin. Korang tengok. Dan tuan Zainuddin juga dapat kunci rumah. Dapat kunci rumah setahun. Lepas berapa bulan kita buat treatment, dapat kunci rumah. Ni bukan cerita buat bisnes dapat rumah, dapat dah. Cerita dia, bila banyak benda you positif, sebab tu Allah sangat melarang kita merosakkan akal. Sebab siapa pun Allah bagi modal dia sama. Otak. Otak ni sebenarnya dia menarik. Dia panggil apa? RTS apa? Reticulation apa? Menarik. Doa apa benda yang kita nak, kita just letak dalam ni, prak. Lepas tu dia akan sampai. Sayang lah bila kita ada satu benda yang bernilai, kita pergi cari benda berdengung. Sedut WhatsApp sini, kita punya doa kacau.
dan dia akan menarik segala negatif. Dia tarik juga, bukan dia tarik positif, dia tarik benda negatif. Tu yang kita kena jaga makan tu. Jangan makan sebarang. Allah Akbar. Lepas treatment 4 bulan ni, Tuan Zainuddin bagi tahu, lepas treatment 4 bulan dapat kunci rumah, alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala bantu. 4 bulan dapat rumah. Ni konsep rezeki. Rezeki tak pernah logik. Rezeki tak logik, guys. Kalau korang tunggu logik macam dapat gaji sebulan berapa, ni berapa, rezeki tak logik. Ni hamba Allah ni. Sebab dia berhenti dengan teknik membersihkan kotoran yang ada dalam badan. Dengan automatik otak dia pun semakin, dia punya magnet positif tu menarik positif. Of course ada banyak benda negatif yang berlaku dalam hidup dia. Boleh jadi isteri tak percaya sepenuhnya. Boleh jadi mak ayah masih ragu-ragu, tapi dia sebab antena tu dia sendiri. Macam tadi kes puan tadi, suami antena dia kacau, isteri antena dia stabil, tapi kacau jugalah sebab dia vibrate dia ni. Kita kena positifkan isteri ni untuk dia positifkan suami. Bila dia positif, suami dia positif, alhamdulillah benda tu dia grow sama. Macam kes Tuan Zainuddin ni, kita kata boleh jadi bila dia terima dia dah positif, keliling dia negatif, tapi dia adalah diri dia. Dia meletakkan satu keputusan, maafkan semua orang. Apa pun orang sangka kat kita, aku berhenti ke tak berhenti ke, maafkan semua orang. Sebab 20 tahun 20 tahun terlibat, guys. Kau ingat korang boleh beli orang percaya ni? Tak penting pun orang percaya kita berhenti ataupun tak. Yang penting kita maafkan orang. Bukan kita nak persembahkan pada siapa. Kita hanya nak persembahkan kepada Allah SWT, pada Rasulullah, nak beritahu yang kita tinggalkan benda tu bersungguh-sungguh. Dan kita bukan nak pujian ataupun ganjaran apa-apa. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kat dia rumah cik lepas 4 bulan. Agak-agaklah 20 tahun terlibat dengan drug. Apa benda yang boleh kita bina? Bukan takat bina, runtuh lagi ada. Orang bisnes besar-besar kena drug, runtuh. Orang yang kerja bagus-bagus kena drug, runtuh. Tak boleh bina. Sebab dekat sini runtuh, dekat sini. Sini runtuh otak dia, submission dia. Sebab tu dosa dia sama dengan menyembah berhala. Allah bagi benda yang sangat bernilai. Allah Rabbi. Muhammad Khairul, alhamdulillah. Berkenal-kenalanlah dengan Tuan Zainuddin. Bolehlah tanya-tanya dia. Tuan Zainuddin ni dengan ADK dekat Perak tu rapat. Tanya dia, rapat dia macam mana? Maksudnya rapat dia tu macam mana? Dia kena pilapo, kena ni apa? Rapat. Satu malam dia terjumpa, dia scroll, dia terjumpa live ke, saya tak pasti, YouTube ke, saya tak pasti. Dalam satu malam tu dia bertindak. Besok terus dia ambil treatment, lusa sampai on terus. Macam mana dia boleh berhenti dengan ni Zainuddin? Dia berhenti on the spot. 3 serangkai dia ambil tu. Hari ni start, hari ni stop. Sebab tu saya tak boleh kata heroin, saya tak boleh kata heroin memang tak boleh berhenti hari pertama. Tak boleh. Saya hanya boleh kata kebiasaan. Heroin dia ambil masa sikit, pil kuda ambil masa sikit, methadone sangat ambil masa. Namun ada orang hari ni start, hari ni stop. Zainuddin beritahu dia jumpa dekat YouTube channel Yusni Yusof. Hari ni start. Itu pun lagi 3 hari dia nak serah diri dekat Puspen kan. Lagi 3 hari, beg, baju semua dah siap nak pergi Puspen. Disebabkan, saya teringat balik ni, Disebabkan dia nak tinggal telefon. Apa salahnya aku tengok telefon dia buat saya? Kau macam tu ke adik? Zainuddin,
Apa kata kita panggil Zainuddin masuk? Tapi kenapa Zainuddin? Puspen Sri Iskandar. Pasal apa tak ada logo kamera dekat Zainuddin dah. Cuba add saya. Betul. Sebab nak tengok. Sebab telefon ni bakal tinggal telefon ni. Scroll jumpa YouTube. Yusri Yusof DRT. Tengok. Ui. Dalam masa satu malam. Dia cuba tekan kamera sebab saya tak nampak logo kamera dekat sini. Boleh ke? Allah Rabbi, tambah. Kasih Tamizi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh add. Button tak ada. Pasal apa button tak ada? Allahu Akbar. Logo kamera sama. Saya pun tak nampak logo kamera ni. Ini tidak adil. Alah. Orang lain ada yang tak ada. Ni macam Afif ada. Satu lagi Din. Seorang lagi sahabat kita. Isu dia lebih kurang teruk dahsyat juga dengan Din. Husin. Saya pun pelik logo kamera tak ada. Itulah pasal. Ingat tak Husin? Zainuddin dia berjuang 2 minggu tak tidur. Saya tanya sebab apa tak ambil. Dia kata rasa boleh tahan. Tu tak tidur sakit tu macam mana? Tak apa, saya tahan 2 minggu. Saya pula dah kena cerita apa yang dia cakap. Sebab kamera tu tak kotak saya pakai. Saya suka orang tu sini abang. Saya kenal Abang Husin. Dia dah dapat baby dah. Saya ingat baby dia tak sampai sebulan lagi. Tahniah untuk Husin. Husin 3 minggu. Husin 3 minggu tak tidur. Husin follow saya dekat 3 tahun. Baru dia ambil treatment. Lepas dia kahwin, dia dah pengantin baru lebih kurang berapa bulan, baru dia ambil treatment sebab dia dapat sokongan daripada seorang yang bernama isteri. Umur lebih kurang umur Husin. Lebih kurang dalam 40 lebih. Macam tu. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Dah dapat baby dah. Baru dapat. Tahniah Abang Husin. Dapat baby. Nanti pergi wish dekat dia punya ni dalam grup kita. Allah sudah hormat. Dalam grup DRT kita insya-Allah. Saya nak buat jelajah ni. Guys, saya nak buat jelajah, saya nak jumpa semua. Memang saya nak jumpa semua, berjaya tak berjaya saya tak peduli. Saya nak jumpa semua jelajah ke negeri-negeri mereka yang pernah ambil treatment dengan DRT yang dah berjaya, dan kita nak dia orang jadi inspirasi untuk di tempat kawasan-kawasan dia. InsyaAllah kita akan buat jemputan. Kita pergi negeri mana. Contohlah kita kata start daripada Johor ke, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor. Kita akan pergi Perak, Terengganu, Kelantan. Akan buat benda ni insyaAllah dalam draft tengah buat dalam perbincangan. InsyaAllah saya nak jumpa mereka. Kita akan duduk satu tempat dan kita panggil. Kita duduk kat negeri ni, kita akan panggil. Jumpa dekat mana. Alright guys. Mudah-mudahan Tuan nak share masalah lah dengan Tuan. InsyaAllah boleh. Liza kata alhamdulillah malu masalah. Malu. Alhamdulillah. Masalah tapi boleh kontrol diri dari terjebak dengan ada alhamdulillah. Okey, nak ikut insya-Allah, mudah-mudahan. Zainuddin mesti saya nak jumpa dia nanti. Saya nak jumpa dia insya-Allah. Andai kata Zainuddin rasa boleh datang sini, datang. Kok lah tak mau tunggu saya jumpa nak datang. Okey. Alhamdulillah walau banyak masalah saya boleh kontrol diri lagi daripada terjebak dadah. Lain macam ni.
Ada orang ajak, siapa duk ajak? Liza, hati-hati. Padu insyaAllah saya akan hadir untuk beri sokongan buat inspirasi bagi rakan-rakan dalam pemulihan insyaAllah. Memang boleh, memang perlu. Yang mana boleh, kita kena jadikan dia ikon. Kita kena jadikan dia ikon, InsyaAllah. Boleh jadi nanti kita perlu saya nak buat sesi soal jawab live ke macam tu kan, kat YouTube ke apa kan. Allahu Akbar. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tak ada button lah. Siapa tahu kenapa tak boleh nak invite untuk join masuk dalam video. Saya try. Bismillah. Apa yang tak kena? Ada 4 orang je yang boleh. Saya boleh bawa masuk dalam kamera hanya 5 orang je. Hal lain tak dapat. Saya tak tahu sebab apa. Tapi macam ni lah. Saya tengok page DRT ni, dia biasa dia perangai page ni saya faham. Waktu tengah live memang nampak banyak ni lah. Tapi kalau orang tengok view selepas tu 40,000, 50,000. Lepas tu page kita follower dah ada mencecah 20,000 lebih dah follower. Dan plus dengan likers 8,000 lebih. Mana kata ada 28,000 yang memang ada dekat page ni. Subhanallah, dengan pantas. Walaupun view komen kita tak banyak, kita faham lah sebab kita DRT kan. Ni DRT pemulihan ni, DRT ketagihan dada syabu. Masih lagi ada pemikiran rasa macam tak beranilah nak komen, tak beranilah nak apa. Okey, kalau ada saya nak share. Apa kata kita satu cara? Kita buat call WhatsApp. Boleh guys, kita buat call WhatsApp dengan Zainuddin. Zainuddin ada telefon 2 ke tak apa? Boleh kan ni kita buat call WhatsApp? Sebab mesti ramai nak dengar cerita dia. Ada cara kita buat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Tapi saya akan arahkan telefon ni ke sana. Okey, saya akan arahkan muka telefon ni ke sana. Kita sembang insya-Allah. Bismillah. Sekali saya pusing ke sana. Okey, bismillah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampa tengok handsome tak handsome? Muka dah bulat lah, macam pau lah. Macam pau. Kita turunkan sikit dia punya cahaya supaya nampak jelas. Alright. Okey deh. Dekat mana ni? Saya tak nak kereta Mayus, bawa balik ke kampung. Okey. Balik ke kampung, bawa ICT, ada urusan sikit. Tak kereta. Itu saya tak bekerja hari ni. Kena tak saya kerja, tak saya buat Grab ke hari ni. Alright. So hari ni saya cuti lah. Boleh bercuti je. Okey, Dek. Cerita pengalaman first time mula-mula jumpa tu macam mana? Lepas tu apa tindakan dia buat? Yang masa itulah, mula-mula itulah macam Pak Yu cakap tadi. Pada mulanya saya dalam keadaan bersedia nak pindah pun juga. Pindah nak pergi spend tu lagi 3 hari. Lepas tu masa tu dalam pukul, kalau tak salah saya dalam pukul 11 lebih lah, 11 lebih, 12 lebih nak tidur lah. Saya sebenarnya tak tengok YouTube tau. Saya tak tengok YouTube. Lepas tu
Sajalah saya scroll tengok anak-anak punya, dia tengok channel YouTube apa kan, dengan handphone dia. Dalam saya terjumpa pemulihan dadah, orang cakap apa pasal pemulihan dadah ni lah. Mula-mula saya tak percaya lah, sebab yelah tak percaya kan, kita hati kan, hati sangkaan. Tu lah macam dia cakap, sangkaan tu doa tu. Okay, tak percaya, tapi Allah nak tolong kita juga. Dia tak betulkan sangkaan kita tu. Lepas tu saya tengok banyak yang testimoni dekat situ. First saya tengok yang pasal Syabu. Yang Syabu tu Bayus, yang Syabu yang overdose tu dalam bilik tu. Yang berapa kali ya? 3 kali tu sampai kaki tak ada nak gerak kan. Dia lumpuh sebelah badan. Saya tengok tu. Lepas dia tu kalau tak salah saya, keluarga dia lah, keluarga ada isteri dia ataupun keluarga dia ada bagi treatment dia lah. Treatment tu alhamdulillah tak lama pun, dalam masa beberapa hari dia boleh gerakkan dia punya tangan apa semua. Dan seterusnya alhamdulillah lepas habis treatment tu dia okey. Kan dia okey. Lepas tu yang satu lagi pula yang duduk di Sabah juga, treatment Syabu, yang dia kata sampai dia tengok adik bukan ni lah, kira macam adik kaitan dengan dia, tengok isap depan mata pun dia buat tak tahu je. Sampai dia kata bau asap pun dia tak boleh terima tu tau. Sampai rokok pun dia berhenti. Yang tu yang sama juga, yang dia 19 tahun. Tu dia sampai rokok pun dia berhenti kan. Okay, actually macam ni tau, kalau macam rokok ni kalau dapat berhenti dia rezeki, alhamdulillah. Bonus. Okay, bonus, alhamdulillah. Macam saya lepas saya treatment tu, saya still merokok lagi. Saya still merokok lagi. Tapi sekarang, okay, alhamdulillah, Allah bagi saya kurangan lah dari segi rokok. Satu kotak rokok tu saya 5-6 hari je kak. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya pemulihan dadah yang Pak Yus buat ni sebenarnya dia lebih kepada Pak Yus fokus pada dadah tau. Tapi kalau Pak Yus fokus pada penyakit lain, saya ingat Pak Yus tak pakai 2 telefon kot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 telefon lah saya rasa. Dah lah aku seorang. So, saya sendiri pun masih lagi amalkan air herba tu dengan Pak Yus sampai sekarang. Kalau tak jadi tanya Pak Yus, hampir je saya ambil sebab dia buat saya tahu, dia buat saya rasa badan saya ringan tau. Actually keluarga saya ni ada ni tau, ada badminton, sakit apa ni, gout. Abang saya ada 4 orang abang, 4 semua ada gout. Woyo. 4 semua ada gout. Tapi alhamdulillah, okay, sampai sekarang saya makan apa pun, okay, makan udang, makan ketam, dia orang makan, dia orang takut-takut, saya makan relax je. Alhamdulillah Allah bagi macam tu. Lepas tu saya lepas makan saya detox saya balik. Satu lagi Din, dia nak ambil jenis apa dulu? Saya ambil 3 jenis Pak Yus. Okey, saya plus lah 4 jenis. 4. Okey, saya bermula dengan ganja. Okey, 1. Selepas tu Syabu. 2. Okey, lepas Syabu heroin. 3. Lepas heroin saya nak cuba berhenti menggunakan teknik yang kerajaan usulkan, iaitu methadone. Sebenarnya saya tak tahu teknik methadone ni dah lama gagal. Dah lama gagal lah. Tapi dia orang masih lagi pakai. Saya tak pasti sebab apa. Dia masih lagi gagal, dan ada klinik-klinik yang masih lagi menggunakan teknik methadone untuk pemulihan. Jadi methadone dah gagal. Kalau tak salah saya, dia dalam 3 tahun ataupun 4 tahun lepas ada declaration yang mengatakan methadone gagal. Keluar daripada satuan pengguna tu, yang apa tu, yang ada Toki tu kan. Okey. Ya, yang Toki kan. Ada salah seorang aktivis yang mengatakan projek methadone ni sebenarnya gagal. Dah gagal lah. Dah gagal dalam 3-4 tahun yang lepas. Ya. Okey. Jadi Din, berapa tahun dah ambil methadone? Saya methadone, okey seriously kalau methadone nak, sebab jauh di sudut hati orang yang menggunakan dadah ni, dia nak berhenti tau. Dia nak berhenti, dia nak stop dia benda ni. Jangan cakap dia orang tu tak isap nak awak cakap apa, nak berkhayal, tak. Sampai satu tahap dia orang sendiri pun dah benci dengan benda-benda tu tau. Dia orang gunakan benda tu untuk apa tau, untuk nak hilangkan sakit dia. Tak hilangkan sakit, untuk nak teruskan kehidupan. Kalau dia orang tak ambil, dia orang
orang dah sakit. Sama lah keadaan pada saya dulu. Bila saya tak ambil dulu, saya sangat sakit. Okey. Dan sampai satu tahap, saya rasa apa tau, saya perlu tinggalkan benda ni. Bila saya perlu tinggalkan benda ni, itu yang saya dapat. Kalau cakap apa, keluarga saya, abang saya, adik-adik saya mengatakan saya ni perlu dihantar ke puspek. Okey. Sebenarnya, persen membantu untuk puspek tu ada sebenarnya. Jangan cakap saya tak ada kan. Okey, ada. Tapi, benda yang sebenarnya dia adalah dalam badan kita tau. Dalam badan kita. Dia duduk dalam badan kita. Sumpah macam kita makan Panadol. Makan Panadol nak keluar jangan sebut brand dalam badan kita. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Kalau kita kaji balik lah kan. Kalau kita kaji balik. Sebab benda-benda macam ni saya dapat masa saya memang nak memerlukan untuk teknik pemulihan ni. Alhamdulillah Allah tunjuk saya jalan dengan hati. Dan sekarang saya rasa saya lebih faham. Dan mungkin jelajah yang Pak Yus nak buat ni, saya bukan nak bagi inspirasi mengatakan jangan risau, boleh baik, tak apa, tak. Saya cuma nak bagi tahu kat dia orang, boleh dan selepas kuliah tu apa nak buat? Selepas kuliah tu apa nak buat untuk elakkan kita tu supaya terjebak balik. Jangan cakap kalau esok kalau dah pulih, kita letak dalam diri kita, lepas ni aku takkan terjebak. Ada boleh dia terjebak. Ada juga yang saya jumpa dengan kawan-kawan yang saya pernah bantu lah kan, dia perkenalkan di hati terjebak semula. Bila terjebak semula, saya nampak kat situ tau kehidupan. Okey, kehidupan untuk diteruskan. Macam Pak cakap, orang-orang di sekeliling kita tau, orang-orang di sekeliling kita perlu beri sokongan, sangkaan-sangkaan yang baik. Betul, sangkaan-sangkaan. Sebab apa yang saya nak tekan dari sini, sangkaan itu adalah doa. Apabila sangkaan kita terhadap suami kita, okey, suami kita disak lagi kita, tiba-tiba disak. Cuba kita ubah persepsi itu. Okey, kita ubah persepsi itu, kita bantu dia agar apa tau? Macam kanak-kanak tengah main permainan, kita nak ajak dia tidur. Macam mana kita nak bawa dia tidur? Kita nak switch dia supaya dia tidur. Cuba juga macam orang yang dah bertahun-tahun kan, merosakkan akal ni. Okey, dan ada satu fakta yang mengatakan bila benda tu dah jadi tabiat, kita kena tinggalkan selama 90 hari. InsyaAllah, kalau dapat tinggalkan dalam masa 90 hari, tabiat tu mungkin kita boleh tinggalkan. Tapi sentiasa dalam ingatan. Sebab apa dalam ingatan, manusia ni tak macam komputer boleh Din, nak tanya Din. Sekarang ni dah setahun dah. Setahun ke setahun lebih lah Bondi? Setahun lebih lah. Setahun lebih lah. Ada lagi tak terlintas ke, maksudnya ke teringin ke, terlintas ataupun termimpi-mimpi ke? Dia jujur cakap. Kalau ada cakap ada, tak ada cakap. Jujur memang ada. Okey. Memang ada. Okey, memang ada terlintas. Tapi itu yang saya nak share tu. Kita kena switch benda tu supaya macam ni tau. Kita lengahkan. Bila kita hari-hari kita lengahkan, okey, lepas tu kita letak dalam diri kita, betul benda tu dah tak ada manfaat kat kita. Jangan lupa ujung-ujung tu kita letak benda tu dah tak ada manfaat kat kita, merosakkan kita. Kita cuba lengahkan. Macam saya buat apa tau Bayus? Saya suka fokus satu benda tau. Macam saya buat Grab sekarang Bayus. Bila Grab, saya duduk atas jalan raya, saya hantar makanan, saya tak fikir apa tu Bayus. Habis sampai masalah pun kat rumah kita tak fikir. Sebab apa kita dah berada jalan raya, kita kena fokus kat jalan raya. Sedar-sedar dah malam, sedar-sedar mandi, lepas tu kita tidur kan. So keinginan untuk ke arah tu dah tak ada. Tak ada. Dah tak ada. Kita jangan duduk diam tau. Tak, bukan rindu, tak rindu. Kawan kita kata rindu mesti ada. Tak, ni berbeza. Dalam treatment ni bukan soal rindu, tak ada. Cuba cerita Din. Tak ada. Okey, kalau macam rindu ni, dia rindu lain tau. Macam rindu ni, kita rasa macam kita nak melangkah dah pergi mengambil. Itu rindu. Space kan. Ingat lain. Pada saya, macam saya, pada peringkat awal memanglah kita ada rasa macam iman tu kuat tak kuat kan. Okey. Yang penting kita back to basic balik kan. Apa-apa kita minta dengan Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada benda-benda yang tak baik tu ya Allah. Kita minta dekat Allah hari-hari. Lepas tu pula dengan cara yang saya cakap tadi lah, antara dia kita sentiasa
sibukkan diri kita, okey, dengan kita fokus dengan benda-benda yang boleh kita lali, kita lupakan benda tu. Dan lepas tu tujuh tu kita cakap apa tau? Benda tu dah tak untuk aku, bila dah tak ada manfaat untuk aku sibukkan diri aku, percaya tak? Sedar-sedar dah malam, sedar-sedar kita nak tidur dah. Kita nak selesaikan urusan harian kita. Okey Din, satu lagi tadi dia dah bagi tahu ada member yang pernah Din perkenalkan DRT tetapi tidak dapat penyembuhan yang sepenuhnya, betul? Betul. Betul Saya dah nampak dah apa benda. Rupa-rupanya sebab dia orang yang ambilkan Din tidak berurusan dengan saya, betul? Betul. Lepas tu penyampaian Din pula tidak sama macam saya sampaikan. Betul. Yes. Saya tengok video je bagi. That's why lepas ni kita kena betulkan balik kesilapan kita. Sebab kita kena tengok. Saya fikirkan Din sendiri pernah lalui dan boleh uruskan orang lain, betul? Rupa-rupanya boleh jadi dia dah uruskan orang lain tetapi dia baru saja pulih dan dia belum faham betul-betul apa itu tentang treatment. Dia perlu ambil masa. Okey, dia perlu ambil masa lagi untuk belajar, ambil tahu. Sebab benda ni bukan boleh tengok di depan saja. Dia ada di belakang lagi kena ada. Contoh dia tadi, boleh jadi dia mengharapkan hanya treatment dan juga rawatan untuk pemulihan. Sedangkan sangkaan-sangkaan macam kes tadi kan, hak kes tadi ni, sangkaan-sangkaan seorang isteri, seorang ayah, sangkaan-sangkaan ni membunuh pemulihan tadi. Betul. Membuatkan pesakit fed up macam ni nak berubat. Asyik duk tanya aku, dah hisap lagi ke tak? Asyik duk tanya aku pergi mana? Asyik bersangka buruk kat mereka. Membuatkan dia orang kata, berhenti lah buat rawatan ni. Letih lah, tak mau. Jadi rawatan sebenarnya dalam DRT, dia bukan hanya rawat pesakit tau, tetapi dia rawat juga orang yang tak ada sakit di sekeliling pesakit ni. Sebab dia orang juga keracunan pemikiran. Betul. Kadang-kadang dia boleh ni tau, melunturkan semangat tu. Ya. Tengok, bukan semua orang suka apa kita buat. Tengok macam brother ni kata, suka je cakap gagal. Sebenarnya awak yang gagal. Bukan orang semua suka kita berjaya. Kau ingat orang semua suka? Dan kita pun ambil peduli ke orang suka kat kita ke tak? Yang penting kita buat Allah suka. Kan? Yang penting kita buat benda yang suka. Ya. Jangan fikirkan pasal pandangan orang lah. Nak beritahu tadi, bukan semua orang suka. Walaupun kita buat benda baik, bukan semua orang suka. Bukan dia kata, wow, nampak nampak macam best lah. Macam ni okey lah, good lah. Kan? Sepatutnya kita kata benda yang positif diterima dengan positif ke. Ni tak, dia macam dia tak senang duduk lah. Dia tak senang duduk. So it's okay, tak kisah. Tu masing-masing. Kita tak boleh nak ubah orang, kita kata tadi. Tapi yang penting kita belajar dekat sini. Bukan semua orang suka. Walaupun kejayaan, walaupun bayangkan musuh nombor satu negara. Okey, musuh nombor satu negara yang kita uruskan dengan cara yang sangat harmoni. Ada kita larang tokan pim nega ke apa? Tak ada, tu kan kerja kita. Tu kerja polis. Bahagian kita positifkan masyarakat. Kita risaukan tentang masyarakat. Bukan kita nak jaga metadon, bukan kita nak jaga dadah. Kita nak jaga masyarakat. Nampak? Kita bukan nak jaga siapa-siapa. Bukan nak jaga dia, bukan nak jaga. Ini kita nak jaga masyarakat. Masyarakat yang kena benda-benda ni semua. Masyarakat yang terima tuduhan. Kita nak buat bagi dia orang dapat pembelaan di sudut rawatan dan juga mental pemikiran ni. Ini tujuan dia bukan setakat rawat pulih lepas tu berjaya. Tak. Ada banyak lagi benda yang kita kena uruskan. Sebab keracunan ni bukan hanya berlaku dalam keracunan tubuh badan dan darah kita, tetapi keracunan juga berlaku dalam pemikiran masyarakat. Sekeliling. Yes. Yes, betul. Jangan ingat kita buat DRT just nak rawat orang-orang yang terlibat dengan dadah. Benda paling pertama kita rawat adalah pemikiran. Sebab pemikiran dia boleh diterima oleh orang yang nak
nak tahu kebenaran. Kan? Orang yang tak nak kebenaran, it's okay. Esok jawablah depan Allah esok. Semua tu antara kita dengan Allah Ta'ala. Semua akan ditanya, Pak Yus. Akan ditanya, takkan ditanya. Kita nak selamatkan, kita nak bantu dan kita buktikan. Sampai dah buktikan pun jadi isu. Alah, apa barang kan? Alhamdulillah Din. Lagi apa dia nak cerita pasal, okey, dia nak ambil tadi ganja, syabu. Ganja, okey, dia by step lah, macam naik tangga lah. Ganja, lepas tu syabu, heroin. Lepas heroin baru metadon. Tapi yang paling teruk sekali metadon lah, Pak Yus. Pernah. Nak clear, yang paling teruk sekali metadon lah. Din. Macam Pak Yus cakap. Din, hang tipu Din. Din, hang tipu. Ya. Hang tipu. Kenapa? Sebab hang kata metadon paling sebab. Hang makan ke aku makan? Siapa makan metadon? Saya dah rasa dah. Kau, tapi aku yang tak rasa ni kata tipu macam mana? Hanya orang yang pernah merasai je, Pak Yus. Kau tak sungguh-sungguh nak berhenti dulu masa makan metadon. Tak. Kita nak bagi tahu. Depa kata orang yang tak berhenti sebab makan metadon tu tak bersungguh-sungguh. Okey, so sekarang ni Din pernah makan metadon? Pernah. Dan sekarang Din dah berhenti kan? Alhamdulillah. Okey, adakah Din berhenti dulu masa makan metadon? Tak. Tak. Masa makan. Tu saya kata Din tipu. Dia pun mana percaya. Din tak bersungguh-sungguh. Tapi kalau dia kata Din tak bersungguh-sungguh, kenapa sekarang Din boleh berhenti? Itulah. Tak, saya nak bagi jawapan sebenarnya kat dia orang. Korang kata orang ambil metadon tu tak berhenti lagi dadah sebab tak bersungguh-sungguh. Sedangkan kita dah buktikan kat sini dia yang makan, bukan hampa makan. Tu saya kata, lah ni orang yang syorkan makan metadon tu makan sama-sama. Cuba makan sama-sama. Macam apa yang dia ambil yang saya bagi, saya makan. Kan? Saya bagi dia makan, saya makan juga. Dah ni hampa bagi orang makan metadon, hampa makan sama. Doktor yang prescribe. So, jangan. Tapi hak yang bagi makan tu makan sekali ya. Kita tengok sangat macam mana. Tak boleh. Teruk, memang teruk lah. Saya nak beritahu siapa yang tonton live ni memang teruk lah. Makan metadon ni dia lagi teruk sebenarnya, Bayus, daripada dadah-dadah yang diharam ni tau. Kalau nak berhenti metadon ni, dia teruk lagi lah, Bayus. Ya, jadi sekarang ni kita nak dengar cakap orang yang ambil ke nak dengar cakap orang yang tak? Siapa yang menipu ni? Orang yang makan metadon tipu ke hak tak makan metadon yang hak tu yang saya ini kata pemikiran. Ni kata dah dia baru kata, ni lari sini lah, kita makan sekali. Dah hang bagi orang makan, hang makan sama. Sagap, pergi dia. Okey, itulah. Ya baik. Saya minta diri dulu, Bayus. Alright, boleh InsyaAllah. Terima kasih banyak atas perkongsian. InsyaAllah kalau jadi belajar Pak Yus tu. Alright. Okey. Saya akan hadirkan diri insyaAllah. Bila-bila masa nanti bagi tahu lah awal Pak Yus ya. Okey, boleh insyaAllah. Kita boleh sharing apa semua sekali insyaAllah Alright, dengan kawan. Boleh Din insyaAllah. Okey, terima kasih banyak Din. Okey, baik Pak Yus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.